Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan semua urus dia atas penganjuran program CSR PISAS bersama community. We share and we care. Kita kongsi bermakna kita cakna. Yang diraikan para hadirin sekalian, warga komuniti daerah Muallim dan seluruh warga PISAS. Baik, tajuk slot saya pada hari ini ialah I am resilient, genggam bara api biar sampai jadi arang. Kita buat kombinasi bahasa sikit bagi menghormati para hadirin sekalian agar sama-sama dapat kita memahami konsep perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Suka untuk saya berkongsi pemilihan tajuk sebegini kerana bukan sahaja kita berada dalam keadaan ataupun kondisi endemik, tapi tajuk sebegini boleh diguna pakai ataupun ilmu-ilmu dan kemahiran yang dikongsi juga boleh diguna pakai dalam seharian kita. Jadi maksud, sebelum kita pergi lebih lanjut, so kita kena tahu dulu maksud dia. Maksud perkataan resilient adalah tahan, bingkas. So I am resilient bermaksud saya berdaya tahan. Kalau kita tak bertahan untuk genggam bara api, masakan boleh jadi arang. So the key word here adalah bertahan. Baik, tuan-puan sekalian, cuba tuan-puan perhatikan gambar yang dipaparkan di belakang saya. Take masa sikit. Macam-macam tafsiran boleh dibuat kan? Baik, apa yang tuan-puan dapat renung dan perhatikan? Pelbagai tafsiran yang boleh kita revealkan, tuan-puan. Mungkin sedikit ringkasan yang boleh saya terjemahkan sebelum saya bawa tuan-puan sekalian mengembara dalam perkongsian ataupun slot saya hari ini. So my point of view, pokok yang segar dan cantik mampu tumbuh dan hidup dalam tanah yang kering kontang. Pokok yang segar dan cantik mampu tumbuh dan hidup dalam tanah yang kering kontang. That's a resilient. That's a resilience. Tuan-puan sekalian, dalam hidup kita ni tuan-puan, banyak benda yang kita belum habis belajar pun dan belum tahu sepenuhnya pun. Tuan-puan, panjang lagi perjalanan yang belum kita tempuh. Banyak lagi cabaran yang belum kita nampak. Banyak lagi cabaran yang belum kita rasa. Ramai antara kita merasa dia cukup hebat kerana bersandarkan kepada pangkat, kepada jawatan, kepada gelaran, kepada keturunan, kepada harta yang dia ada. Dan masih ramai juga yang belum pernah lagi rasa dan tahu dia juga orang yang hebat. Dia juga orang yang hebat. Baik, the key point yang cuba saya sampaikan di sini, dia masih belum merasa hebat. Sebab tu daun tadi tak tumbuh-tumbuh, tuan-puan. Resilient ni, dia seumpama daun, dia yang tumbuh dalam tanah yang kering kontang. Sebenarnya mustahil. Tapi kerana ada resilience, ada bounce back dalam diri dia, menyebabkan dia boleh tumbuh dengan segar, tuan-puan. Saya nak tanyalah tuan-puan, walaupun kita tak boleh berkomunikasi, secara ni, jadi pernah tak kita terasa atau berkecil hati dengan seseorang yang kita sayang? Pernah ke? Kita letak kepercayaan penuh dia. Kita sayang dia macam mana kita sayang diri kita. Kita sayang dia macam mana kita sayang adik-beradik kita. Kita sayang dia macam mana kita sayang mak ayah kita. Kita hormat dia macam mana kita hormat ibu dan ayah kita. Tapi akhirnya, apa yang menyebabkan kita berkecil hati adalah kerana kita sedar, dia tak seperti yang kita sangka. Dia tak seperti yang kita harapkan. Di belakang kita bukan main lagi cakap hal kita. Maki kita, hina kita. Jadi situasi begini menjadikan kita sangat kecil hati. Right? Kita sangat sedih. Betul? Tawa hati betul keadaan macam ni. Tuan-puan, terasa hati, kecil hati, sedih tu normal, tuan-puan. Yang menjadi kurang normal adalah apabila ia berpanjangan. Apabila sedih itu berpanjangan, kecil hati itu berpanjangan, tekilan itu berpanjangan, bawa diri itu berpanjangan.
Seandainya ia berterusan tanpa dirawat dengan baik, apa implikasi dia? Implikasinya terhadap kesihatan, tuan-puan, dia akan jadi sangat teruk. Jadi, tuan-puan, apa yang perlu kita buat untuk kita be a resilient ataupun untuk merawat hati kita? Yes, gunakanlah resilience. Bounce back. Iaitu kemampuan kita untuk melantun kembali daripada cabaran dan kesusahan yang kita hadap. Stres yang kita lalu. Saya teringat ilmu yang disampaikan oleh Dr. Huzili, di mana apa yang kita perlu buat untuk bounce back, apa yang kita perlu buat untuk be a resilience, tuan-puan. Okey, seandainya isu tadi berlaku, kita dilanda kesedihan, boleh lalu je tempat sedih tu, tapi jangan singgah. Saya ulang lagi sekali, lalu je tempat sedih, tapi jangan singgah, jangan singgah. Episod duka, tuan-puan, akan dilalui oleh semua orang. Tapi kita ada pilihan untuk berhenti, untuk singgah atau belah. Kita ada pilihan. Happiness is a choice. Kalau kita singgah lama-lama, memanglah kena. Memanglah kena. Baik, yang kedua, boleh terasa tapi tak payahlah berbisa sangat. Terasa boleh tapi tak berbisa. Yang ketiga adalah positive self-talk. Biasakan guna ayat-ayat untuk jadikan kita lebih kuat. Sebagai contoh, tuan-puan, saya bagi kat tuan-puan, aku kan hebat. Takat orang cakap belakang tu malaslah nak ambil kisah. Banyak lagi urusan akhirat yang aku belum lagi laksanakan. Tak kisah, malas. Nak ambil tahu dan sebagainya. Moga pahala kebaikan orang mengumpat aku kat belakang tu, maki aku kat belakang tu, dapat kat aku balik. Lebih kurang macam tu, tuan-puan. Baik. We go to the next issue ataupun next point, iaitu kenapa kita tak boleh be a resilient? Because of the perbezaan sudut pandang ataupun different perspective. Ataupun berbeza sudut pandang. Apabila kita bercakap tentang sudut pandang, tuan-puan, seseorang harus tahu perbezaan antaranya ialah istilah perception ataupun persepsi dan perspektif. Setiap orang mempunyai cara untuk melihat dunia ni. Sama ada ia melalui pengalaman, kehidupan, pendidikan, pendedahan, untuk membantu dalam membentuk pandangan ini kepada kehidupan dan persekitaran sekitarnya. Baik. Apabila kita bercakap mengenai pandangan, terdapat dua istilah yang selalu muncul kat minda kita, kan? Iaitu apa? Ia adalah persepsi dan perspektif. Walaupun orang cenderung untuk menggunakan istilah ini secara bergantian, tapi sebenarnya kedua-dua istilah ini berbeza dari sudut dari satu sama lain lah. Perspektif ni, tuan-puan, perspektif ni adalah sudut pandang. Tetapi persepsi adalah tafsiran individu terhadap sesuatu. Perbezaan utama antara kedua-dua istilah ni saya bagi ilmu sikit mengenai persepsi dan perception. Persepsi dan perspektif. Perbezaan kedua-dua istilah ini ialah perspektif yang berbeza akan membantu kita membuat persepsi sendiri. Setiap orang mempunyai sudut pandang masing-masing dan ia berbeza dari satu sama lain, tuan-puan. Baik, yang menjadikan pemikiran sebenarnya kita menjadikan pemikiran kita bermasalah, tuan-puan, yang selalu kita ada konflik dengan manusia lain ialah kerana kita terlalu melayan different perspektif. Kita kan, tuan-puan, kita nak orang hormat kita, tapi kita tak hormat pun orang lain. Dan kita nak orang dengar cakap kita, tapi kita tak dengar cakap orang lain. Kita minta orang setuju dengan kita, dalam masa yang sama kita tak pernah setuju pun dengan orang lain, tuan-puan. Baik, perbezaan pendapat ataupun different perspektif tu sebenarnya, tuan-puan, normal, itu normal, because perbezaan pendapat itu sentiasa ada. Tetapi kenapa kita raikan pendapat orang lain, tetapi konflik masih berlaku? Kita raikan pendapat orang lain, tapi konflik masih berlaku. Kita cakap je kita ni orang yang terbuka. Tak apa, saya orang terbuka. Tapi sebenarnya kita adalah orang yang tertutup. Orang yang tertutup, tuan-puan. Kesilapan kita adalah apabila kita sandarkan kehebatan kita pada pangkat.
kita sandarkan kehebatan kita pada status. Kita sandarkan kehebatan kita pada kuasa. Kita sandarkan kehebatan kita pada jawatan. Ini adalah pemikiran yang salah, tuan-puan. Pemikiran yang salah. Sebab itu, konflik masih berlaku. Apa yang kita kena lakukan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah perbetulkan perspektif kita terhadap seorang. Kita kena faham, tuan-puan, kita kena faham setiap orang ada kehebatan masing-masing. Semua orang hebat. Aku juga hebat. Hebatnya orang lain kerana ada kehebatan dia yang tak ada pada aku. Hebatnya aku yang Allah kurniakan, yang Allah kurniakan kehebatan pada aku yang mungkin tak ada pada orang lain. Jadi kita semua saling melengkapi satu sama lain. Kita complement each other. Apabila kita perbetulkan perspektif kita terhadap orang lain, maka apa yang berlaku? Sense of respect itu akan hadir. Jadi konflik pun kemungkinan besar tak akan berlaku, insya-Allah. Jadi tuan-puan sekalian, di sini saya juga ingin memberikan sedikit bagaimana untuk kita perbetulkan perspektif kita. Jangan kita bataskan diri kita dengan orang lain. Hebatnya kita ni bukan kerana kita somebody. Hebatnya kita bukan kerana kita somebody. Tapi hebatnya kita kerana kita faham diri kita. Kita ada picture yang jelas mengenai diri kita. Apabila kita sedar setiap orang ada kelebihan dan kehebatan masing-masing, maka kita akan menghargai orang yang ada di sekeliling kita. Kita tak ada bersyarat punya nak pilih orang-orang yang masuk dalam diri kita, dalam hidup kita ni. Tak ada nak pilih bulunya, tak ada. Jadi seandainya kita sedar semua orang mempunyai kehebatan masing-masing, kita akan puji kita akan puji staf kita di depan mereka. Tak payah cakap kat belakang. Kita nak puji staf kita, kita nak puji anak kita, kita nak puji isteri kita, kita puji depan-depan. Untuk apa? Semoga pujian itu akan menjadikan mereka lebih bermotivasi dan produktif. Semoga kita puji pasangan kita tu akan menjadikan rumah tangga kita tu cinta dan rumah tangga kita tu segar. Apabila kita puji anak-anak, apa yang jadi? Mereka juga sangat bersemangat dan akan membuat perubahan untuk jadi lebih baik daripada sebelum ni. Baik. So ingat, hebatnya kita bukan kerana kita somebody. Hebatnya kita kerana kita mempunyai jiwa dan pemikiran yang hebat, tuan-puan. Hebatnya kita kerana kita mempunyai jiwa dan pemikiran yang hebat, tuan-puan. Baik. Selain daripada itu, untuk be a resilient, we have to modify kita punya pemikiran. Perbuatan kita seharian ni ditentukan oleh apa yang kita fikir. Perbuatan kita seharian ialah ditentukan oleh apa yang kita fikir. Corak fikiran positif, dia akan mempengaruhi hati atau perasaan untuk stabil dan bersangka baik. Apabila baik dan positifnya corak pemikiran kita, seterusnya ia akan mempengaruhi setiap tindak tanduk dan perbuatan kita. Maaf, dah satu-satu saya begini. Dalam arti kata lain, apa yang kita fikir mengenai perbuatan seseorang terhadap kita, sebagai contoh yang telah menyakitkan hati kita, itu yang akan menjadikan kecenderungan sikap kita yang negatif juga terhadap mereka. Sebagai contohlah, saya bagi contoh bagi senang sikit untuk faham. Apabila kita ditengking, kita dimarah ataupun kita ditegur oleh pasangan kita, oleh suami kita, oleh isteri kita, dan mungkin kita ditengking ataupun dimarah oleh ketua kita. Dan ketua juga mungkin diumpat, digosip oleh pegawai bawahan dia. Seandainya kita yang terkena tengkingan, marahan, teguran ini, apa yang kita fikir tentang pasangan kita? Suami kita, isteri kita. Apa yang kita fikir tentang bos kita? Atau apa yang kita fikir tentang staf bawahan kita? Kita bagi trademark kat mereka. Trademark apa? Kita mungkin fikir, mereka tak sayang kita dah. Kita fikir mereka adalah seorang yang panas baran. Dia adalah seorang yang mulut puaka, sebagai contoh. Saya saja dia guna perkataan yang sangat negatif, bagi terasa sikit. Dia adalah seorang yang kurang ajar. Dia adalah seorang staf yang tak boleh diharap. For example, dia adalah anak yang derhaka. For example. Next, bila kita fikir trademark, kita dah bagi trademark kat dia dah. So next, apa jadi pada emosi dan feeling kita, tuan-tuan? Of course, kita akan sedih. Kita akan marah. Kita akan kecewa. Kita akan mula tawa hati. Kita geram. Kita berdendam. Betul? Dan apa implikasinya pada tingkah laku kita, tuan-puan?
Kita akan cuba mengelak, tak nak jumpa dia. Kita akan menyendiri, kita akan bergosip, kita akan menjauh dan sebagainya. Baik. Jadi apa yang kita bertindak hari ini, tuan-puan, adalah berdasarkan kepada pemikiran kita yang kita lukis tu, yang kita corak tu. Apa yang kita fikir mengenai sesuatu kejadian, dan kita meletakkan trademark terhadap seseorang itu, kita meletakkan trademark terhadap dia, tuan-puan. Kita meletakkan trademark. Jadi apa yang kita kena lakukan untuk buat perubahan, tuan-puan, supaya tingkah laku, PL perangai kita lebih positif dan kita boleh berdamai dengan emosi, adalah kita buat apa? Merasionalkan pemikiran kita terlebih dahulu. Kalau tuan-tuan perhatikan slide tu, dia nombor 1. Bukan kita buat kita cater emosi dulu, tidak. Tapi kita merasionalkan pemikiran dahulu. Sebagai contoh, dalam situasi tadi, apa yang perlu kita buat yang paling utama adalah kita kawal pemikiran itu. Seandainya kita ditengking, kita dimarah, kita ditegur, kita mesti berfikir sebagai contoh, kalau kita nak berubah menjadi lebih baik, kita akan fikir macam ni, mungkin suami aku stres kot tempat kerja, dia pun kena marah kat bos. Sebagai contoh. Yang kedua, kalau kita ditengking oleh bos, ketua aku mungkin sakit, mungkin dia tak sihat kot hari ni. Seterusnya kita akan fikir, staf aku tegur kerana nak jadikan aku leader yang lebih baik daripada sebelum ni pun. Kalau staf aku tak tegur, memang tak ada siapa dah nak tegur ni. So, bila keadaan tu kita trademark, kita letakkan trademark begitu, apa jadi pada emosi kita? Kita akan rasa lebih tenang. Kita akan rasa lebih tidak bersangka buruk lah. Kita akan rasa kesian. Kita akan bersangka baik. Dan apa yang berlaku pada tindakan kita, kita akan approach dia lah. Kita akan tanya baik-baik. Abang okey ke hari ni? Banyak masalah ke dekat office? Sebagai contoh lah, kita akan cakap baik-baik. Dan kita pun akan meminta maaf dan memaafkan. Dan lebih-lebih lagi mungkin kita akan mendoakan dia, tuan-puan. Jadi, oleh itu, kita perlu kawal bagaimana cara kita berfikir kerana ia mempengaruhi emosi dan tingkah laku kita yang kita ambil. Seandainya kita tak mampu kawal emosi kita, tuan-puan, dalam masa lebih kurang 2 ke 5 minit je. 2 ke 5 minit, kemungkinan konflik besar akan timbul. Kalau kita tak mampu nak kontrol pemikiran kita, apa yang berlaku dalam tempoh tu, dalam tempoh 2 ke 5 minit, mungkin pembunuhan juga mungkin berlaku. Mungkin bunuh diri juga akan berlaku. Baik. Jadi saya teringat cerdik pandai menyebut fikiran ni bukan apa yang kita fikirkan mengenai kita. Ramai orang dia fikir dia dah cukup baik. Dia dah cukup positif, tapi tak terjemah pun melalui pemikiran dia. Cakap tak serupa bikin, orang kata. Artinya apa yang kita fikir, apa yang kita ucap, apa yang kita gerakkan melalui rasa, melalui emosi yang ditunjukkan melalui perbuatan, itulah disebutkan corak pemikiran. Hakikatnya, tuan-puan, kita sendiri boleh membuat penilaian dan muhasabah terhadap diri kita sendiri, tuan-puan. Tak perlu pun orang lain tegur kita. Kalau kita boleh bermuhasabah dengan baik, maka kita tak perlu pun orang lain tegur. Tapi seandainya ada yang sudi menasihati dan menegur kita, ucapkanlah alhamdulillah, terima kasih sebab tegur saya. Sayang sungguh awak kat saya ni. Sahabat yang baik ni memang akan bawa kita sama-sama ke syurga. Dia akan pastikan kita akan buat perkara baik. Kalau sahabat yang kurang baik ni, dia nak tegur pun dia takut, dia depresif dan sebagainya. Baik, tuan-puan, sepanjang saya nak tanya tuan-puan lah, hari ini berapa banyak kita menjaga hati kita untuk bersangka baik terhadap orang lain. Bersangka baik terhadap orang lain. Husnuzan ni atau bersangka baik, tuan-puan, untuk apa? Untuk apa kita bersangka baik? Untuk kita jaga hati kita, tuan-puan. Untuk jadi lebih baik. Bukan nak jaga hati orang. Sebab tu Rasulullah SAW dia ingatkan kita bahawa mengenai hati ni, peranan hati ni dalam menentukan baik ke jahat seseorang. Rasulullah bersabda apa? Ini biasa kita dengar. Cuma kita ni manusia kan berasal daripada perkataan nasia, lupa. Rasulullah kata apa? Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika sekiranya daging tu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika seandainya daging tersebut busuk ataupun rosak,
rosaklah seluruh anggotanya. Daging itu adalah hati. Ini hadis sahih tuan-tuan. Riwayat Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Saya teringat juga pengarang kitab Hadiun Nabawi fi Raqa'i ataupun petunjuk Nabawi bagi hati, dia mengkategorikan hati dalam beberapa bahagian. Kita tahu ada hati yang sejahtera, ada hati yang mati dan sebagainya. Jadi kalau kita nak kupas isu hati ni, tuan-puan, memang tak cukup slot hari ni, tuan-puan. Memang tak cukup slot hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa pada slot yang akan datang. Baik, jadi tuan-puan sekalian, untuk kita merubah menjadi lebih baik dan positif, perlu untuk kita semua modify pemikiran dan melukis corak yang lebih positif dengan persekitaran kita agar kita be a resilient, mampu bertahan dan berdepan dengan situasi yang lebih mencabar. Saya ulang lagi sekali perkataan yang sama, hebatnya kita kerana kita mempunyai jiwa dan pemikiran yang hebat. Hebatnya kita kerana kita mempunyai jiwa dan pemikiran yang hebat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi sebelum saya mengakhiri slot saya hari ini, teringat sebenarnya kata-kata penulis yang saya baca, namanya ni Hasnah Ismail mungkin. Dia membuat perumpamaan mengenai cara berfikir. Cuma saya olah dengan ayat saya lah. Ayat saya. Cara pemikiran sang semut dan gula. Cara pemikiran sang semut dan gula. Tuan-puan, gula dan semut ni dalam situasi membuat perumpamaan fikir, ada orang yang berfikir mahu menjadi seperti semut. Apa semut tu? Banyak-banyak karakter dia. Iaitu sangat gigih dalam mengumpul dan mencari rezeki. Tak hirau dah apa yang berlaku di sekeliling dan tanpa mempedulikan pun persekitaran. Itu semut. Namun ada pula orang yang fikir seperti gula. Cara berfikirnya seperti gula itu bagaimana? Iaitu dia memaniskan diri dia untuk buat baik pada orang lain, untuk menggembirakan orang lain. Yalah tuan-puan, agaknya sedap tak makanan kita, minuman kita kalau tak dimasukkan sedikit gula. Tak boleh terima tekak kita, tuan-puan. Jadi begitulah kehidupan, tuan-puan. Begitulah kehidupan, tuan-puan sekalian. Kita ni perlu untuk menjadi pemanis mulut. Agar kehidupan orang lain, agar kita mampu untuk menceriakan kehidupan orang lain, menggembirakan orang lain, puan. Walaupun kita gula selalu diguna dan dipergunakan, itu biasalah. Tapi kalau berlebihan guna tu kecil manis, puan, kecil manis. Alright? Okey, macam itulah saya. Saya suka menggunakan kaedah gula itu. Kalau siapa yang mengenali saya dan boleh bersangka baiklah. Kalau siapa yang mengenali saya dan boleh bersangka baik, beginilah amalan dan perbuatan yang saya selalu terapkan dan modelkan. Beginilah yang saya selalu terap dan modelkan. Bila saya berjumpa dengan kawan, sahabat saya, pensyarah, para pelajar, pendekatan memaniskan perkataan sentiasa saya apply. Sentiasa saya aplikasi. Saya kalau jumpa orang, sentiasa memuji dengan ikhlas. Membiasakan dengan ucap, mengeluarkan kata-kata semanis gula yang akhirnya boleh menggembirakan orang lain. Boleh membahagiakan kita. Saya kalau buat orang lain gembira, sangat happy. Saya tak happy tak apa. Jangan tunjuk orang. Contoh. Begitulah dalam hidup ni. Apa juga peranan kita sebagai anak, isteri, suami, ketua, pensyarah, staf bawahan, pelajar atau siapa sahaja. Mengejar bahagia dalam rumah tangga, mengejar cinta dalam perhubungan, mengejar kecemerlangan dalam organisasi ni umpamanya. Tak perlu kita mencari bahagia itu dalam perkahwinan. Tak perlu kita cari cinta dalam perhubungan, tuan-puan. Dan tak perlu kita cari kecemerlangan dalam organisasi itu. Sebaliknya, apa yang kita kena buat? Jadikan perkahwinan, jadikan perhubungan, jadikan organisasi itu sebagai satu platform ataupun jalan ibadah untuk kita capai bahagia dan kita capai kecemerlangan, tuan-puan. Jadilah seperti gula yang sentiasa memberi rasa manis, yang sentiasa memberi rasa bahagia kepada siapa sahaja, yang akhir natijahnya akan beri rasa bahagia dan pahala untuk saving akhirat kita nanti. Baik, saya rasa itu saja kot slot saya pagi ini. Apa yang baik, saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan daripada pihak saya, terasa hati ataupun tergurus perasaan dan sebagainya. Saya mohon maaf banyak-banyak apa yang saya
apa yang saya revealkan hari ini adalah berdasarkan kepada pengalaman yang saya lalu, berdasarkan pembacaan dan sebagainya. Jadi baik apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Salam kasih sayang dari saya, Syah Ibrahim, pegawai psikologi PISAS. Dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.